Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya Muhammad Fatullah Hadi bin Rizal Hadi, PISMP Bahasa Melayu SK1 semester 5. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan upselling. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi, mari kita fahami dulu definisi upselling. Jadi upselling ni berasal daripada perkataan Jerman iaitu upsellan, iaitu to drop down. Jadi juga dikenali sebagai rappelling atau ebbing. Jadi roping down dan sailing. Jadi menurut kamus Dwi Bahasa Oxford Fajar 2004, upsail bererti turun dengan menggunakan tali yang diikat pada tempat tinggi. Jadi upsailing ialah proses untuk mengawal penurunan dengan tali semasa memanjat batu, mendaki gunung, mendaki gua dan memanjat lembah. Jadi upselling digunakan untuk turun ke tebing curam dengan cara berjalan ke bawah. Okey, seterusnya mari kita lihat tujuan aktiviti upselling. Jadi antara tujuan dia adalah memberi pendedahan tentang asas berkenaan teknik menyelamat pada aras tinggi. Seterusnya membentuk kekuatan fizikal dan mental. Seterusnya membentuk jati diri yang tinggi. Seterusnya membentuk sifat positif iaitu berdisiplin, amanah, boleh dipercayai, jujur, setia, berkeyakinan dan berani. Okey, jadi seterusnya membentuk ciri-ciri sosial yang baik, semangat berpasukan, kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi dalam pasukan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat peralatan asas upselling. Yang pertama adalah tali. Jadi terdapat dua jenis tali yang digunakan dalam aktiviti upselling iaitu tali statik dan tali dinamik. Jadi tali statik ini ialah jenis tali yang mempunyai keanjalan yang tinggi. Jadi dia biasa digunakan dalam aktiviti menyelamat. Jadi dia agak keras dan tidak mudah dibengkokkan lah. Okey, itu adalah tali pertama iaitu tali statik. Yang kedua adalah tali dinamik. Jadi tali dinamik ini ialah tali yang mempunyai warna serta corak yang pelbagai mengikut jenama serta pengeluarannya. Jadi tali ini lembut, mudah dibengkokkan dan mengikut jenis permukaan cerun. Jadi tali dinamik standard tidak mempunyai balutan kalis air tetapi boleh digunakan pada kawasan yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Manakala tali dinamik double dry mempunyai lapisan kalis air dan dapat digunakan dalam keadaan cuaca yang lembap. Okey, seterusnya adalah helmet ataupun topi pelindung. Jadi helmet ini dipakai sebagai pelindung kepala lah dari terhentak dan batu-batu yang jatuh semasa kita melakukan upselling lah. Jadi lampu yang disertakan bersama dengan topi pelindung ini digunakan apabila kita berada di dalam cerun yang gelap. Okey, jadi ini adalah contoh gambar topi lah. Okey, seterusnya adalah harness ataupun tali temali. Okey, ini harness ni diperbuat daripada webbing yang kuat dan kukuh. Jadi harness ni diikat di sekeliling pinggang untuk keselamatan penurun. Jadi harness yang selesa dan selamat penting untuk menampung penurunan pendaki selama beberapa jam. Jadi terdapat 3 jenis harness iaitu chest harness, seat harness dan full body harness. Jadi ini adalah contoh gambar lah 3 jenis harness ni. Okey. Baiklah, seterusnya adalah sarung tangan. Jadi sarung tangan ini digunakan sebagai pelindung tangan daripada melecet akibat geseran tali. Jadi ia melindungi tangan daripada dinding batuan dan tali untuk melakukan aktiviti upselling. Jadi sarung tangan ini memastikan kekemasan pegangan tangan kepada tali lah.
Seterusnya adalah pelindung lutut. Jadi pelindung lutut yang digunakan ini diperbuat daripada plastik. Okey, jadi semasa menjalani aktiviti upselling, pelindung lutut ini melindungi lutut daripada objek tajam. Jadi sekiranya peserta upselling tergelincir atau terhantuk di batu semasa menuruni kawasan tinggi, pelindung lutut ini mengelakkan seseorang itu daripada cedera yang parah di bahagian kaki. Okey, dan akhir sekali iaitu kasut. Jadi kasut ini berfungsi sebagai pelindung kepada kaki peserta. Dan kasut canvas memudahkan pergerakan dan selesa untuk dipakailah dalam upselling ini. Jadi tapak kasut yang kuat amat penting untuk mencengkam agar tidak tergelincirlah, supaya kita tidak tergelincir. Okey, jadi memang kasut yang selalu digunakan ialah kasut canvas lah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat ikatan dan juga fungsi ikatan lah. Baiklah, ikatan yang pertama iaitu simpul manuk. Jadi simpul manuk ini digunakan pada permulaan sesuatu ikatan. Jadi simpulan ini digunakan untuk mengikat tali utama pada dahan ataupun palang. Baiklah, yang kedua adalah simpul angka 8. Jadi simpul angka 8 ini mudah dibuat serta melepaskannya setelah mendapat beban lah. Mudah dimuat dan mudah untuk melepaskan lah. Jadi sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai jika tali itu pecah. Jadi dan juga simpul angka 8 ini untuk menahan tali tidak tercabut dari blok takal. Dan akhir sekali ialah simpul pendaki. Okey, jadi simpul pendaki ini adalah simpulan geseran atau halangan yang terikat di sekitar tali panjang dengan tali kurus. Jadi sebagai keselamatan tambahan ketika melakukan aktiviti upselling seperti bantuan pinjaman kepada pendaki yang cedera di atas. Jadi menaikkan muka yang menggeleng selepas jatuh ataupun menyebarkan diri setelah terjatuh ke dalam glasier lah. Jadi ini amat kukuh dan boleh laras, mudah dibuat dan mudah juga dibuka. Okey. Jadi inilah simpul pendaki. Baiklah, seterusnya kita akan lihat video upselling.这一次我真的睡着了。
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.